Ibu ni kalau hebat tuan-tuan, dia seorang pun dia boleh melahirkan anak-anak, membesarkan anak-anak yang hebat. Kalau dia seorang pun, kalau dia ibu tunggal pun, no? Yumahatun ni setiap pagi dia, tuan-tuan tengok kalau kita ada misi yang besar, misi yang besar kita ni, kalau di Malaysia ni, kalau ada siapa yang orang kata ada duit lah kan, yang ada duit, tak bolehkah dia ada misi satu hari semua gula dalam Malaysia ni dia yang monopoli, dia yang keluarkan, syarikat Islam. Dia dah ada kilang banyak, pendapatan dia dah 300,000, 400,000. Tak bolehkah dia ada satu misi jihad ekonomi macam tu? Misi tu dia dah mula buat, dia tanam dekat anak-anak dia, bagi tahu kat anak-anak satu hari semua gula kita yang keluarkan. Contoh, satu hari seluruh beras dalam Malaysia ni kita yang keluarkan. Satu hari ayah nak kamu jadi Perdana Menteri Malaysia yang membawa perjalanan seperti Sultan Muhammad Fatih. Tanam dekat anak daripada kecil, pada awal. Ibu Sultan Muhammad setiap pagi daripada umur 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun, dia bawa anak dia naik ke atas sekali, rumah mereka tu duduk di tingkat atas, tunjuk kota Konstantinopel daripada arah jauh. Mak dia pun baca hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, la tuftahannal Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Mak dia baca Muhammad, hadis ni Nabi sebut 800 tahun yang lalu. Muhammad, sampai pagi ni kota itu belum ditawan. Muhammad, kota itu kamulah yang akan menawannya. Si anak tengok budak tuan-tuan, kalau kita beritahu kat dia, memang dia main pasir, dia main. Jadi kita dah beritahu masuk ke telinga dia. Satu hari ketika dia ada sedikit akal, umur 8 tahun, umur 7 tahun, perkataan itu akan sendiri keluar daripada jiwa dia. Walaupun waktu tu dia duduk dalam keadaan seorang-seorang. Percayalah, dia duduk seorang pun. Yang tuan-tuan duduk bisik, kita kena beriman dengan Allah, nak bercinta dengan Allah, kena lebihkan akhirat. Kamu hidup nanti, mak berdoa, ayah berdoa, kamu jadi seorang pemimpin seperti Muhammad Al-Fatih. Masuk, diserap dalam. Dia serap tuan-tuan, dia serap. Percaya tak percaya, apa saja nasihat yang mak ayah tuan-tuan nasihat tuan-tuan, hari ni sampai tak? Kadang-kadang kita naik kereta, nasihat tu main dalam keadaan kita tak minta pun dia datang. Nasihat tu ni terngiang-ngiang yang ayah kita sebut 30 tahun yang lalu, dia datang. Kita start kereta, dia datang nasihat tu. Bukan ayah nasihat pasal start kereta, ayah nasihat tentang benda lain, tapi dia datang. Keluar nak masuk supermarket, nasihat mak datang waktu tu, dia datang. Benda tu tersimpan. Maka dengan sebab itu, ayah yang hebat, ibu yang hebat, sebut kepada anak, apa misi kamu, apa cita-cita kamu, sebut ulang di telinga dia. Biarlah dia kata dah dengar dah kan, dia kata mama hari-hari sebut benda ni, tak apa nak sebut juga. Simpan, kemudian dia akan keluar. Waktu tu dia akan berfikir, kemudian dia akan bergerak ke arah misi dan visi ibu dia. Dia sendiri akan menggerakkan diri dia, kemampuan dia, kehendak dia, fikiran dia ke arah misi dan visi yang ditanam tiap-tiap hari itu. Percayalah tuan-tuan, sebut kan, sebut banyak-banyak, insya-Allah dia akan ambil perkara tersebut. Kira apa dah, baru awal pula dah. Saya ni batuk, tapi bila ceramah tak batuk, tu yang pelik. Batuk ubat pun ada kan, bila ceramah ya tak batuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, juga yang keempat ataupun keenam ni, lagi 10 minit saya berhenti lagi 10 minit saya berhenti, insya-Allah.
Tadi kita tengok melatih anak dengan pekerjaan yang sesuai dengan umur dia. No? Janganlah duk latih anak umur 9 tahun suruh dia bawa kereta pula. Kan? Tak apa ustaz nak bagi sesuai kan. Sedap lah budak tu. Kan? Telefon hilang. 8 tahun 9 tahun saja. Antara lain yang dilakukan ialah membesarkan anak dengan agama. Tuan-tuan tengok satu orang tuan-tuan, bila dia daripada umur 3 tahun 4 tahun, agama diulang-ulang di telinga dan hati dia, anak itu akan membesar sebagai seorang anak yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasul. Satu. Yang kedua, insya-Allah kalau kita halalkan kepada A, dia akan menjadi A yang hebat. Kalau kita halalkan kepada B, dia menjadi B yang hebat. Kalau kita menghalal kepada C, dia menjadi C yang hebat. Ada satu orang kalau tuan-tuan ingat yang ambil SPM, dulu waktu boleh ambil banyak mata pelajaran tu, siapa paling tinggi? Kalau tuan-tuan tahu rekod, cikgu tak tahu teruk, cikgu ada, saya cikgu dan saya selalu ceramah motivasi sekolah-sekolah. Yang paling tinggi ketika tu Azali Azlan, bukan Siti Fatimah Terengganu Kelantan, bukan, dia orang Kedah. Azali Azlan. Tuan-tuan tengok kehidupan dia. Cuba tengok. Dia ni dapat 20 A1. Bukan 10 A1, bukan straight 10 A tau. 20. Mata pelajaran yang dia ambil tu science stream, fizik, kimia, bio, medtam, plus syariah, Quran, sunnah, bahasa Arab tinggi, bahasa Arab ni komunikasi. Lepas tu yang lain-lain tu banyak. 20 A1, 1 A2. Faham tak istilah ni? A2 ni macam 80 markah, 83 kan. A2. Selepas zaman dia, kerajaan tak benarkan dah. Dan dia lah pemegang rekod paling tinggi. Tetapi tengok budak ni, budak yang tak tinggal semayang malam. Nampak? Budak ni kalau tanya macam mana rutin harian dia, ada jadual tetap kau belajar ke apa-apa, dia akan kata saya tak ada jadual tetap, tapi supaya saya tak tertekan, tapi setiap kali saya gerakkan diri saya untuk rajin mengulang kaji. Kalau tanya adakah misi kamu untuk memecahkan rekod-rekod tahun lalu, dia kata tidak. Misi saya bukan untuk memecahkan rekod yang telah lalu, tetapi misi saya untuk membuktikan, menunjukkan kepada semua orang kemampuan seorang pelajar Muslim. Makanan dia tuan-tuan, saya tengok dalam temu ramah, makanan dia 3. Susu setiap hari, susu, madu, kismis. Setiap hari makanan dia. Satu orang bila dia berdisiplin dengan disiplin Islam, disiplin agama, kesedaran agama, tuan-tuan akan tengok Allah akan memberikan kepada dia ni satu kecemerlangan, kejayaan yang orang lain takkan boleh sampai seperti dia. Tuan-tuan, ini hebat agama. Bila satu orang dia hidupkan agama dalam diri dia, dalam kehidupan dia, dia akan capai satu peringkat kejayaan orang lain tak boleh sampai tempat tu. Sebab tu tentera Islam dulu, tuan-tuan tengok, Nabi disiplinkan semua dengan iman. Para sahabat dengan iman. Maka ketika itu sahabat berperang dengan Rom, menang sahabat. Berperang dengan Parsi, menang sahabat radhiyallahu anhum. Padahal tentera musuh berpuluh-puluh kali ganda lebih banyak. Akhlak Islam inilah yang diterapkan oleh pentarbiah khas Sultan Muhammad. Sultan Muhammad, akhlak ni. Maka bila mereka menggali bekerjasama dengan tentera Turki lah,
tentera kerajaan Muhammad, Sultan Muhammad, untuk bina satu benteng. Tentera pakat buat benteng semua ni, angkat pasir, angkat batu. Sultan Muhammad juga mengangkat serban dia, buang jubah dia, dia juga turut sama ikut bekerja. Bukan duduk dalam kereta mewah, turun dengan kapet berwarna, tetapi Sultan Muhammad yang kerajaan dia ketika itu kekayaannya beratus kali ganda daripada kekayaan kita. Dia letakkan serban dia, buka baju dia, dia angkat pasir, dia angkat batu, dia angkat peralatan untuk membina. Bila Sultan jawatan pertama buat macam tu, yang ni kena tak? Ni yang Temenggung, yang Menteri Kanan, nama macam-macam ni lah, semua kena turun, dipersilakan angkat batu juga. Sekali dengan ulama waktu tu, kan, sekali dengan ulama-ulama yang ada, semua kena turun sekali. Ini diterapkan oleh ayah beliau. Dalam masa yang sama juga tidak dimanjakan dengan kemewahan. Tidak dimanjakan dengan kemewahan. Yang ini juga penting, tuan-tuan. Siapa yang ada Allah Ta'ala bagi lebih tu, kena jangan latih anak dengan kemewahan, kerana kemewahan itu akan merosakkan anak itu. Percayalah, tuan-tuan. Ni yang gaji 12,000 sebulan, mak ayah yang gaji 18,000 sebulan. Yang tuan-tuan, saya ada, yang saya kenal, yang bergaji begitu. Beberapa orang memanjakan anak-anak dengan kemewahan sebab dia nak tunjuk, dia kata ini kasih sayang ayah dengan duit tu. Ternyata tuan-tuan, depan mata kita anak-anak itu rosak. Antaranya tuan-tuan, satu kes kenal sangat, memang ayah dia orang besar. Di Tafiz tu, terbuk dah. Paling kaya ayah dia lah, paling kaya, kenduri buat. Duit belanja paling banyak dia sebulan 200-300 duit belanja. Kenapa bagi banyak sangat? Dia kata, Ustaz, supaya mereka sayang kita. Saya kata salah. Satu hari dia akan rosak. Tuan-tuan sekalian, Mak Tafiz tu mula berlaku kecurian. Curi, duit hilang. Siapa curi? Takkan anak orang kaya curi? Nampak, tuan? Mesti tengok yang susah-susah ni. Tengok yang susah-susah. Selepas lebih 10 kali kecurian, baru dapat tangkap yang duk curi ni anak yang paling kaya dalam Tafiz tu. Kenapa? Sebab dia dah biasa bermewah. Ayah dia lewat 2 hari, masuk bagi RM300, bagi RM400, lewat 2 hari je dia akan mula curi. Dan banyak contoh, apabila dilimpahkan satu orang anak dengan kemewahan, kemewahan itu akan merosakkan anak itu. Walaupun kita monitor dia, kita duk bawa dia, jangan dengan kemewahan, jangan. Tetap bagi seperti biasa, seperti yang diperlukan oleh anak-anak lain. Saya tengok contoh ni dah begitu banyak, kan. Dan ada juga yang kita kenal kaya, ibu ayah dia berpendapatan tinggi, tapi dia bagi duit belanja, tuan-tuan, lebih rendah daripada orang lain lagi. Orang lain bagi seminggu 50, dia bagi 30. Saya kata kedekutnya. Kedekut pula dah. Sikit sangat. Dan dia tak pernah, ni kawan ni berpendapatan tinggi, lebih 30,000. Setiap kali kalau kasut rosak, beg rosak, saya tengok dia akan beli yang murah 30, 40. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, anak dia tak mencuri, anak dia, orang kata, berpada dengan apa yang ada. Anak dia tak pernah minta dengan orang sebab dilatih. Walaupun anak tu tahu mak ayah dia sangat berkemampuan. Elemen ini, tuan-tuan, diterapkan oleh Sultan Murad ketika membesarkan seorang anak lelaki di bawah satu kerajaan yang cukup kaya. Tapi Sultan Murad dia had penggunaan ni dia had. Maka anak tu membesar seorang yang tawaduk dan tidak gila dengan harta. Saya rasa sekadar tu dulu, insya-Allah, untuk tengah hari ni, untuk petang ni, kuliah kita. Semoga kita mendapat iktibar daripada kuliah tengah hari, kuliah Zuhur, daripada cerita secara ringkas, bagaimana dibesarkan
seorang yang mendapat pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pujian itu tuan-tuan selepas 800 tahun. Sebab apa selepas 800 tahun? Pembukaan Konstantinia berlaku pada tahun 857 Hijriah. 857 Hijriah. Nabi sebut hadis tu lebih kurang tahun 11, lebih kurang. Sebelum tu ialah sikit. 11 Hijrah 857, 800 tahun barulah peristiwa tu berlaku, dan hadis itu masih segar terpahat dalam kehidupan mereka ketika itu selaku kerajaan Islam yang paling hampir dengan kerajaan Konstantinia. Dan akhirnya Allah memuliakan pemuda itu untuk mendapatkan gelaran termulia daripada Nabi SAW, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada dia sendiri. Aku qali hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Tawassaw bil haqq wa tawassaw